Saban hari, kita sering dikejutkan dengan pelbagai berita berkaitan jenayah yang dilihat semakin berleluasa dalam kalangan masyarakat. Tahap kesedaran yang rendah dan terlalu mudah percaya menyebabkan ramai individu, terutamanya wanita serta kanak-kanak, menjadi mangsa utama dalam pelbagai kesalahan jenayah, termasuklah kes cabul, rogol, ragut, keganasan rumah tangga, penderaan serta pembunuhan. Lebih menyedihkan, kebanyakan kes-kes yang dilaporkan menunjukkan pelakunya adalah terdiri dalam kalangan ahli keluarga sendiri atau kenalan terdekat yang dipercayai. Pada Haruan Makan Anak, tahun lalu, tular mengenai kejadian di mana seorang bapa dijatuhi hukuman penjara sebanyak 702 tahun dan 234 sebatan di atas 19 pertuduhan merogol dan 11 tuduhan amal seksual terhadap 2 anak kandungnya sejak 6 tahun lalu. Baru-baru ini juga, negara turut dikejutkan dengan kejadian menyayat hati mengenai kehilangan Mila Syamila Samsusah atau lebih dikenali sebagai Bella yang dilaporkan hilang sejak 14 Disember lalu berakhir dengan tragedi apabila penemuan rangka miliknya dijumpai di sebuah rumah terbiar. Suspek utama kes pembunuhan ibu tunggal itu juga adalah merupakan teman lelakinya sendiri. Justru dapat kita lihat hal ini amat membimbangkan kerana kelemahan wanita dan kanak-kanak mampu menjadikan mereka sebagai sasaran dalam segala bentuk keganasan serta jenayah. Baik, itu dia sedikit perkongsian kronologi kes-kes berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu jangan mudah percaya. Baik, kami nak menarik perhatian kerana secara umumnya di mana dalam ruang kita sekarang, ruang digital dan sebagainya, terlalu mudah untuk kita mengenali, untuk dikenali dan sebagainya. Jadi kita juga harus perlu mengambil kira bagaimana ataupun membezakan bagaimanakah batas kepercayaan kita kepada seseorang supaya tidak menimbulkan mudarat ataupun padah. Betul. Baik, dan di studio kita bersama dengan Nadia Nisa dan juga Siti Salihah sekali lagi, dan di hujung sana kita bersama dengan Dr. Nur Safatul Aznin Abdul Razak selaku pensyarah kanan Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Terima kasih Doktor bersama dengan kami pada hari Isnin yang cukup ceria tetapi topik yang sangat serius memerlukan perhatian kita. Baik Doktor, seperti yang Farin katakan, kita hidup dalam dunia digital di mana kita mungkin senang untuk mempercayai seseorang dan itu akan menjadi masalah pada diri kita sendiri. Betul. Tapi kalau kita tak percayai sesiapa pun, itu pun susah juga. Betul. Kalau kat rumah kita tak percaya mak atau ayah kita pun susah, adik-beradik kita pun susah. Tapi itu juga menjadi masalah kepada beberapa orang. Jadi macam mana kita nak tahu dari kecil kita dah didik anak-anak kecil jangan percaya orang kat luar Don't talk to strangers. Tapi kita yang dah dewasa ini pun tak pandai lagi untuk melakukan kesalahan. Betul. Jadi mungkin doktor boleh membuka topik ini, doktor. Baik. Terima kasih Sugita di atas persoalan tersebut. Bila kita membincangkan berkenaan dengan isu percaya. Okey. Saya nak buka dulu topik perbincangan ini dengan kita nak tahu kenapa individu ini dia ada satu kepercayaan supaya kita dapat tahu kenapa orang ini lebih mudah percaya berbanding dengan orang lain misalnya. Dan mungkin saya boleh akronimkan dia juga dengan kata-kata TRUST. Kerana kepercayaan ini boleh dimulakan dengan T. Iaitu tapak pembinaan sesuatu perhubungan sosial. Sebagai contoh, individu dia nak survive dalam kehidupan dia ataupun dia nak memenuhi tuntutan keselamatan, rasa perhubungan sosial, maka dia memerlukan kepercayaan itu untuk dia membina sesuatu jaringan. Macam contoh macam saya katakan tadi, anak mempercayai ibu, suami mempercayai isteri, pasangan dan sebagainya. Begitu juga bila kita kembali kepada konteks asal bagaimana hamba mempercayai penciptanya, maka dia akan sentiasa memenuhi tuntutan berlandaskan tentang apa yang dipercaya itu. Kemudian R, dia merupakan satu respons semula jadi yang diperlukan oleh individu supaya dia kekal berlangsung, dia survive. Kemudian U, iaitu dia memiliki satu usaha yang berterusan kerana nak memupuk kepercayaan ni, Sugita Faharin, bukan sesuatu yang mudah dan bukan boleh dicipta dalam tempoh yang singkat. Kemudian S, ada sisi baik dan ada sisi yang negatif. Kerana apabila kita terlalu mempercayai tanpa sesuatu benda yang realistik, maka dia akan boleh mewujudkan satu sisi yang negatif tadi. Kemudian T,
individu ini tercenderung untuk mempercayai kerana dia percaya bahawa ada unsur-unsur timbal balik. Sebagai contoh, kalau saya percaya kepada Fahrin, mungkin Fahrin juga akan mempercayai saya. Ada sesuatu yang saya lihat kepada diri Fahrin yang menyebabkan saya boleh percaya kepada Fahrin. Saya boleh percaya kepada Sugita. Kerana dalam kita rasakan secara konteks yang lebih luas, kepercayaan ini bukanlah yang boleh disamaratakan kepada semua individu. Ada satu situasi dan satu event yang menyebabkan kita mempercayai individu ini secara berbeza-beza. Itu saya akan mulakan secara konteks yang lebih TRUST, trust. Okey, saya nak tanya pada saya lah sendiri lah. Okey, Sally, yang masih lagi bujang, okey, dan kemudian pastinya pernah berkawan, bertemu ramai orang sebagainya. Tetapi setiap kali kalau kita lihat pada laporan, saya nak rujuk pada tadilah, apabila terlalu mempercayai suatu yang ekstrim ataupun padah yang memang buruk boleh berlaku. Kalau dalam tempoh sebagai seorang wanita lah khususnya, setiap kali bila mengenali seseorang yang baru, bagaimana cara-cara Sally memerhatikan ataupun membentuk kepercayaan, dan pada waktu bila kita rasa macam ni tak boleh percaya. Walau. No, I think I have that problem di mana I memang mudah percaya orang. Okay. Like dulu lagi, I guess the older you get, you belajar lah. Especially when it comes to money. I find people have like, you know, walaupun kawan, ada je niat jahat, especially when it comes to money. And I pernah experience that. Sebab kita niat baik, you know. Who's that? Of course not. But yeah, I guess when you're too trusting, kan, tapi janganlah buat mistake tu lagi, kan. That's one time, dah belajar kat situ, right? And then you just move on. Tapi as you get older, you meet so many different types of people yang you think, ya kawan, tapi ada niat jahat. So, macam wow, kan? Tapi bila nak kenali orang, it's like, I don't know, it's just that gut feeling, macam doktor cakap, instincts tu kan, like okay, alright, tapi at the same time you kena set boundaries lah, you know, you tak boleh lah 100% trusting, you kena learn from your past juga kan, but it's like sikit-sikit. That's why, you know, you just take your time in trusting, and tak adalah bila first time jumpa tu, oh, this is everything about me, you need to know. No, I pun private, I tak share banyak. So slowly. Sebenarnya kan zaman sekarang Sugi, paling kita takuti ialah apa yang dipaparkan tu berbeza dengan sisi mereka yang sebenar di dalam media sosial. Oh, orang ni mesti baik. Bila jumpa kita mestilah nak menarik perhatian kita, dia mesti baik. Betul. Tapi daripada apa yang Sally kongsikan, adakah Sally seorang yang mempunyai trust issues dengan orang? Trust issues? I'm betul sure. Tapi I rasa boundaries dia kena ada boundaries. Kena ada boundaries. And I think after whatever mistakes, of course you have trust issues lah, kan. It's like siapa ni, and then like you said, the older you get, your circle of friends lagi kecil. Memang that's true. And I'm very comfortable where I am. Kawan-kawan pun macam you know. Baik. Bagi Nat sendiri, mungkin Nat boleh kongsikan, sebab Nat pun mempunyai anak kan. Betul. Jadi sebagai seorang ibu, bagaimana, adakah ianya susah untuk mendidik seorang anak supaya mereka tidak mempercayai sesiapa, ataupun bagaimana, apa pendekatan yang Nat gunakan? I think sebagai seorang ibu, saya punya natural protective tu ada. For sure. Tapi tidaklah sampai saya tidak lepaskan mereka untuk berkenalan dengan budak-budak yang main kat luar atau apa ke, tapi kita masih ada kawalan dekat situ. Kerana anak saya pun masih kecil. Tapi of course lah, bila kita hantar dia dekat sekolah, kita percaya institusi pendidikan dapat memberi keselamatan kepada anak kita. Dan saya kena kerap pesan, lagi-lagi sebab mereka masih budak kan. Jadi budak dia punya life span attention tu sangat kecil. Jadi kalau parents jangan jemu-jemu untuk pesan dekat anak setiap hari. Setiap hari sebelum saya hantar dia pergi sekolah, nak keluar kereta tu cakap lagi. Oma, kalau ada apa-apa bagi tahu cikgu, bagi tahu saya, take care, nanti saya ambil awak dekat sini, jangan keluar daripada sini, okey, kita jumpa kat sini nanti, macam tu. Setiap hari kena pesan. Sama juga bila dia main dekat luar, dia bawa adik dia, Oma, don't leave your sister, don't leave your sister, tengok dia sentiasa, benda macam tu. Kena pesan, kita kena tahu anak tak macam kita kan. Baik. Doktor, ini persoalannya. Kalau kita lihat zaman juga berubah kan. Kalau dulu-dulu budak-budak kecil main kat luar, saya dulu pergi main sama. Mama tak jauh pula tu. Sekarang ni dia jadi sangat paranoid. Kita sangat takut. Dan kemudian di dalam juga kita berhubung sesama manusia, membuat perhubungan, berkawan dan sebagainya pun menjadi masalah. Okey, zaman sekarang ni,
apa garis panduan terbaik di dalam kita nak menguji kepercayaan itu dan apakah mungkin tanda-tanda amaran ataupun red flag di dalam mencetuskan kepercayaan ni? Baik, saya gemar perkataan red flag tu sebab kadang-kadang dia merupakan kesedaran yang kadang-kadang kita deny, kita nafikan. Mungkin ancaman tu sudah ada, namun kita rasa macam masih lagi boleh dipertimbangkan, masih lagi ramai orang yang boleh dipercayai di dunia ini. Kerana apa? Kepercayaan itu akan membuka ruang kepada kita melihat sisi baik individu. Kan? Namun kadang-kadang ancaman itu sebenarnya bila tidak menjadi satu red flag untuk kita bertindak, maka kita boleh melihat secara konsistensi action yang dilakukan. Sebagai contoh, mungkin kita nampak individu itu, dia punya tingkah laku itu mungkin sudah mula menampakkan sisi yang negatif. Maka ini perlu ditangani dengan baik dan secara berhemah. Kadang-kadang kita rasa macam kita dah percaya, janganlah tanya lebih-lebih sebagai contoh. Namun sebenarnya latih diri kita. Latih diri kita untuk bertanya, mencari bukti yang realistik. Bukti yang realistik. Macam contoh, macam tadi saya lihat dia kata dia berbincang ataupun express tentang pengalaman hidupnya. Mungkin adalah satu pengalaman yang menyebabkan kepercayaan itu boleh tergugat. Kerana experience individu ini berbeza-beza. Sekiranya experience itu memberi ancaman yang mudarat kepada individu, maka repetitif ataupun pengulangan behavior yang kita rasa memang memberi ancaman kepada diri kita, maka dia perlu ditangani dan bukan dinafikan. Kerana kepercayaan seperti yang saya katakan tadi, dia berbeza-beza dan dia tak boleh dapat sama rata. Sebagai contoh, kadang-kadang kepercayaan kepada pasangan mungkin berbeza dari pasangan, kepercayaan ibu kepada anak, kepercayaan kepada ibu ataupun bapa. Jadi sekiranya anda telah mengenal pasti bahawa wujud orang kata kedurjanaan lah contoh ataupun benda-benda yang tak seronok depan mata kita dan dia berlaku secara berulang-ulang kali. Red flag sudah mula menjelma, maka tindakan kesedaran ini perlu diambil tindakan dengan, dan saya suka perkataan kita panggil kepercayaan versus kewaspadaan. Di balik kepercayaan perlu wujud kewaspadaan untuk kita plan action untuk prevention. Untuk kita rasa mengawal ataupun kita prevent, kita bendung daripada perkara-perkara yang teruk berlaku. Saya suka juga apa yang doktor katakan tadi, di mana kita harus latih diri kita supaya kita dapatkan bukti yang realistik. Sebab kadang-kadang ada orang terlalu paranoid, baru je jumpa, alamak dia ni baik ke? Dia ni tak. Betul. Ada juga ancaman ke, terlalu takut kan, itu tak boleh kawan pula nanti diri kita kan. Sampai ke sudah tak ada kawan, tak percaya siapa-siapa. Baik, banyak lagi yang kita nak tanyakan kepada Dr. Sally dan juga Nak Nisa, tapi sebelum itu kita nak juga dengarkan pandangan orang ramai berkaitan topik kita. Jangan mudah percaya. Sebagai seorang wanita, pada pendapat saya, kita tak sepatutnya meletakkan 100% kepercayaan kepada orang yang terdekat ataupun pada sesiapa saja. Sebab apa sekarang ikut kes yang banyak berlaku sekarang ni, macam bapa rogol anak, macam suami bunuh isteri. So kita tak boleh nak letakkan 100% kepercayaan kepada mereka ni semua. Banyak jugalah kena khianat sebenarnya dengan orang yang lebih terdekat. Contohnya, walaupun saya dah kenal dia 10 tahun, 9 tahun ke, dia tetap akan khianat kita juga. Sebab orang yang terdekat tu dia lebih mengenali kita. Dia tahu kelebihan kita, kelemahan kita. Macam mana sekalipun, kalau boleh jangan terlalu percaya dekat orang luar. Bagi saya kan, untuk zaman sekarang ni, kita tak boleh meletakkan kepercayaan 100% terhadap sesiapa saja, walaupun ahli keluarga kita sendiri, darah daging kita sendiri atau suami kita sendiri. Kerana sebenarnya mungkin kita tidak tahu lagi karakter sebenar seseorang itu. Sampailah satu tahap diorang menunjukkan karakter sebenar diorang, barulah kita tahu, kita sedar sebenarnya diorang mempunyai masalah tertentu. Kita as a perempuan kan, kalau boleh jangan letak 100% dekat kepercayaan seseorang tu. Macam mana pun kita kena bubuh kita as a first. Especially kalau macam nak trust tu kan, kalau dengan orang terdekat pun kita kena hati-hati. Sebab kes sekarang banyak yang terjadi dengan orang yang terdekat, yang paling terdekat sekali dengan kita. Okey, itu pendapat mereka di luar sana. Kita juga beberapa pendapat dari penonton-penonton kita di Facebook. Antaranya mungkin kalau diizinkan saya bermula dengan Mak Etun ni. Okey, Mak Etun kata boleh
Tapi kita kena berhati-hati, tengok latar belakang dia, orang yang macam mana, dan jangan kita mudah nak lepaskan masalah pada dia. Kalau ada masalah adik-beradik pun tak boleh percaya. Macam sebelum kita bercerita sesuatu pun kita kena tengok dululah. Okey, ada lagi komen daripada Shima Hassan. Katanya topik hari ini memang bagus. Jangan mudah percaya walaupun dengan anak sendiri. Mula-mula buat muka kesian nak pinjam duit. Dah dapat apa yang mereka hajatkan, nak bayar balik susah. Ya amat. Siapa anak Puan Shima ni? Bayar baliklah duit mak tu. Betul. Okey, tapi ini juga yang kita nak tanyakan mungkin pada Nak Sri lah. Okey, tentang anak. Okey, anak satulah kita pertama sekali kita memang tak boleh percayakan budak-budak sangat. Kena sentiasa berpesan. Tetapi kita juga terpaksa bersandarkan kepercayaan pada orang lain untuk jagakan anak kita. Betul tak kan? Macam Pak Gad di sekolah, guru-guru di sekolah. Kewaspadaan awak tu macam mana terhadap mereka? Saya terhadap mereka yang kita sandarkan kepercayaan tu. Macam awak tanya ke ataupun ada batas ke? Ya, itulah sebabnya kita ni kena spend time untuk buat research, baca review juga. Dan kalau kita berkesempatan jumpa mungkin parents lain yang ada pengalaman hantar anak ke tempat itu, kita boleh tanya juga. Dan kita boleh juga pay a visit to that place dan mungkin the person in charge dekat situ boleh sembang dengan kita, boleh bawa kita tunjuk tempat-tempat dekat kawasan tu. Dan sebenarnya bukan setakat kita nak tengok tempat tu juga, tapi kita nak kenal management dekat tempat tu macam mana. Dan tak ada masalah untuk kita terus tanya terus terang dekat sini ada kes bully tak? Terus dia tanya, tak ada masalah. Dekat sini ada masalah, contohnya macam kalau ada bencana berlaku, dia punya fire exit dekat mana, CCTV dekat sini boleh tengok 24 hours ke? Tanya, sebab itulah tugas kita sebagai ibu bapa untuk cari bukti realistik tadi tu. Dan kalau kita dah rasa okey, bismillahirrahmanirrahim, tempat ni sesuai untuk anak kita, kan? Kita pun hantar. Okey, kejap saya nak tambah sikit. Itu teknikal lah. Tapi bagi seorang ibu, adakah percaya juga pada naluri? Kadang-kadang kalau tengok individu betul. Macam garang sangat macam ni yang tak kena. Contohlah contoh. Sebab tu you kena datang berdua. Bawa sekali dengan husband dia. Okey. Sebab kadang-kadang husband kita walaupun nampak macam pendiam, tapi dia punya aura insting dia kuat. Menarik. I rasa tak okey. Dan kita pun kena ada orang macam tu. Kena ada discuss. Tapi dia cakap ada CCTV tak apa. I tengok tadi dekat tempat dia quite macam ada tempat yang a bit rundown ke, I rasa tak. So dia kena play that part. So bila kita sembang-sembang dengan orang tu, biar mata dia yang liar yang melihat tempat tu. Supaya both lah, mungkin dia pun ada insting dia, saya pun ada insting saya. Kita boleh. Saya suka poin ni kan. Bila kita pergi berdua, ada yang melihat daripada sudut pandang yang lain. Dan ini juga situasi yang sama di tempat kerja ataupun bila kita ada business partner, kita nak berkolaborasi dengan sesiapa, kita pun perlukan pandangan orang lain. Mungkin Sally boleh kongsikan, pernah tak dalam situasi nak ambil job ke, nak mulakan sesuatu perniagaan, Sally rasa okey, tapi orang di sekeliling rasa tak okey kot. Jangan percaya sangat, boleh tak? Baik, aku pernah dengar. Dia macam office ni lah. Kawan-kawan dia cakap jangan percaya Faris ni. Exactly. So ni memang perfect untuk untuk Sam lah. Watak kan, sebab dia terlalu percayakan Faris. Kita ingat okey, memang niat baik. Tapi kawan-kawan yang bagi angle lain cakap no, he's actually not a good person. So you always need this type of people lah. Tapi for me, sometimes you read people pun sometimes tapi bila you read people macam okey je, tapi sebenarnya tak. Itu pun agak menakutkan juga kan. So I guess saya tak tahulah. Bahaya nak percaya. Saya nak tambah. Saya tertarik dengan poin tadi. Kadang-kadang individu dia memerlukan juga validasi orang lain untuk kita validate our own perception terhadap individu lain. Contoh kita rasalah, contoh macam Farin dengan Swita kata, saya rasa dia ni macam tak okey. What do you think about him or her? Kan tiba-tiba dia kata tak apa, saya rasa begini. Sebab apa? Persepsi individu yang lain ni berkemungkinan dia bergantung kepada experience individu terhadap individu yang kita taruhkan kepercayaan tersebut. That's why kita perlu menimbang tara maklumat yang saya katakan tadi, realistik ataupun repetitive behavior. Kadang kita mempertimbangkan kerana apa yang dizahirkan belum tentu apa yang dalam diri kita kan, dalam diri individu tersebut. Jadi bila kita memerlukan validasi ataupun opinion orang lain, dia boleh membuka angle yang baru untuk kita melihat individu itu sejauh mana kita boleh
mempercayai individu tersebut ataupun kita mula mengubah direction kita. Sebab kadang-kadang kepercayaan ni Sugita Fahrin dia boleh berubah kerana dia dinamik, dia tak statik. Jadi kita rasa mungkin hari ini kita rasa kepercayaan kita tinggi terhadap seseorang individu. Namun mungkin experience dan mungkin kadang-kadang mungkin kita lihat daripada faktor-faktor yang lain yang menyebabkan kita rasa kepercayaan itu sudah mula bertukar menjadi sesuatu which is fine sebenarnya, which is fine. Kita rasa kewaspadaan pula. Like for me, I think I would say just trust your first instinct. So for me and my manager, sometimes kalau ada meeting ke apa, it's always the first instinct. Kalau rasa macam a bit off, done. Okay. Go. Tapi mungkin juga berlaku ketidakadilan kat situ sebenarnya pasal dah kita macam dah judge. Done. Wow. Dah, cukup. Go. Tapi betul apa yang Farin tanyakan ini. Mungkin doktor, kita tidak mahu menilai seseorang ataupun situasi itu, tetapi kadang-kadang perlu kita nilai. Mungkin dalam skala 1 hingga 10, saya berikan ruang untuk 0.1% tu supaya ada sesuatu yang tidak patut berlaku. Dan di situ saya mungkin macam nak kata, mungkin kalau dia berlaku, okeylah, saya dah tahu mungkin benda ni akan berlaku. Tapi macam mana dalam situasi begini kalau berlaku ketidakadilan disebabkan saya rasa benda ni tak patut? Sebenarnya orang tu baik kan. Okay, always give the benefit of the doubt. Sebab tu kadang-kadang berlaku kan bila kita merasakan bahawa itulah terlalu percaya sangat macam tu. Kadang-kadang individu yang terlalu mengikut insting ataupun judgement atau penilaian pertama dia tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang boleh lead kepercayaan dia tu. Contohlah, saya nampaknya sebagai contoh, saya kata Sally ni cantiknya dia ni kan. Tapi dia memang cantik. Betul tak? Dia memang cantik sebenarnya. Okey, contoh kan. Kita boleh kata cantik, tapi kan mungkin dia akan ada tapi kan. Contoh bila kita kata insting begitu, kita akan membawa kepada kepercayaan kita mengikut tingkah laku kita mengikut apa yang kita percaya. Justru sebab tu saya katakan tadi, berhati-hati mempertimbangkan apa yang berada dalam fikiran ni. Kadang-kadang pandangan mata ni kadang selalu menipu. Pandangan hati ni kadang-kadang dia berbolak-balik sedikit. Jadi kita dengan mempertimbangkan, saya rasa mungkin ada sisi baik yang Sugita ataupun Farin yang mungkin saya nak tengok ataupun explore. Supaya saya boleh membuka ruang untuk saya memberi kepercayaan selaras tentang apa yang boleh saya percaya kepada Farin, Sugita, Sally dan Nisa. Kalau dengan saya, kalau makin explore makin percayalah. InsyaAllah. Kalau sendiri, adakah nak mempercayai insting itu 100%? Macam tadi saya kongsikan. Nak sendiri? Sama juga. Sama kita, kerana benda tu dia dah nurture dalam diri kita kan. Kematangan membawa kita kepada satu level insting tu yang kita pun tak boleh nak explain, you know. Dan benda ni kena ada a higher percentage juga, kerana apabila kita berhadapan dengan situasi yang tidak mendatangkan benefit kepada kita, kita dah selamat. Kita dah selamat. Walaupun benda orang tu cakap tapi sebenarnya itu terjadi dekat mungkin dekat franchise yang lain, cawangan lain. Cawangan ni okey kot, management dia berbeza contohnya kan. Tapi at least I dah selamat. Kalau jadi betul yang juga lah, jalannya lebih selamat, percentage yang lebih selamat lah. Saya dah selamat sebab saya ada 10 lagi option yang lain. Lainlah saya tak ada option lain. Saya ada 10 lagi option lain yang selamat, yang tak ada review yang tak best. Okey. Sally, di penghujung perbincangan kita ni mungkin bagi pesanan kepada wanita-wanita di luar sana. Yalah, mungkin sebarang tips mengelak daripada mereka dimanipulasi ataupun sesuatu yang lebih buruk boleh berlaku. Bagaimana mereka harus menjaga diri dan meletakkan batas kepercayaan kepada orang-orang baru dikenali. Just set your boundaries. I think that's important. Jangan mudah percaya orang, but at the same time you have to read people, trust your heart, and at the same time kita tadi bincangkan dengan Isha, always have an outlet. Kalau you tak percaya or you ada something macam ragu-ragu ke apa, you talk it out. Macam like for me, I talk with my sister, you know, and then dia akan bagi di sudut dia, and then macam okay, you know, I need someone, I need a support system lah, so itu penting. And I guess just trust yourself. Jaga diri. Jaga diri. Kalau nak berkenalan tu jangan terlalu laju, or, you know, you have to read the person, like you cakap. Baca latar belakang keluarga, macam mana, how he is, how she is, and so pandai-pandai. Kalau boleh juga, kerana wanita, kalau boleh saya tambah sikit juga, kerana kita kena aware tentang isu semasa, berita dan kes semasa, dan jangan ambil ringan. Jangan ambil ringan. Bila kita baca je satu cerita, kalau kita ada outlet, kawan-kawan atau adik-beradik punya grup, forward kan.
forwardkan supaya guys berjaga-jaga. Ni ada kes baru pasal ni, supaya bukanlah kita nak jadi macam macam-macam yang bising, you know. Sometimes you're so comfortable, you dekat set je macam okay, this is environment, tapi padahal a lot more things are happening. This is reality. So just that awareness yang okay. Create your circle yang you comfortable, yang you percaya. Saya harap anda semua wanita-wanita dekat luar sana ada circle of friends, circle of family yang you percaya. Okey, baik. Dan saya pasti doktor setuju dengan apa juga yang dikongsikan oleh Sally dan juga Nat. Ternyata hari ini wanita yang matang, yang hebat membincangkan topik kita bersama kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Nur Safatul, kepada Siti Salihah dan juga Nadia Nisa bersama kita pada hari ini. Ya, dan ramai yang telah berkongsi komen-komen, ada yang luahkan kisah mereka, tapi nantilah ya, kalau sempat kami akan bacakan komen-komen anda. Buat masa sekarang kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.